Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana setia menonton kami di saluran berita RTM dan juga di saluran TV1. Alhamdulillah, bicara naratif pada malam ini mengkorelasikan apa yang telah pun disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin pada petang tadi berkenaan pertutusan khas bagi pakej khas prihatin perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia yang antara lain merupakan visi dan juga misi serta inisiatif kerajaan dalam memberikan bantuan kepada rakyat Malaysia dalam memerangi pandemik COVID-19. Namun pada malam ini kita akan memberikan suluhan yang lebih mendalam terhadap isu-isu yang lebih penting dirasakan di peringkat struktural bagi perundangan dan juga perlembagaan negara yang mana bercerita tentang ordinan darurat. Ordinan darurat telah pun diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan dalam Perkara 150 Fasal 2 yang menyatakan bahawasanya Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong sekiranya berpuas hati jika ada kejadian mengancam keselamatan ekonomi ataupun ketenteraman masyarakat, maka akan diisytiharkan proklamasi darurat dan bersangkut paut dengan ordinan darurat yang diceritakan dalam Fasal 2C yang menyatakan ordinan darurat ini mempunyai kuasa jurisdiksi yang sama dengan Akta Darurat yang diluluskan di peringkat Parlimen. Maka pada malam ini, ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021 telah pun diwartakan oleh pihak kerajaan selepas pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Untuk bercakap lebih lanjut tentang ordinan darurat, saya amat berhati dan bicara naratif amat berhati untuk bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa pada malam ini, iaitu Yang Berbahagia Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Ketua Setiausaha Negara, dan juga Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Rabin Basir, Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Majlis Keselamatan Negara MKN. Assalamualaikum, selamat malam Tan Sri, Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami dalam bicara naratif pada malam ini. Persoalan yang pertama, mukadimah mungkin saya boleh mulakan molek kiranya untuk kita bercerita tentang rasional ataupun alasan di sebalik pengisytiharan proklamasi darurat. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong berdasarkan kepada Perkara 2 dan juga Fasal 2B yang telah pun mengisytiharkan ordinan darurat ini apabila mendapat nasihat daripada Jemaah Menteri bersandarkan kepada keperluan mengancam keselamatan, ekonomi dan ketenteraman awam. Jadi persoalan yang pertama kepada Tan Sri, mungkin Tan Sri boleh jelaskan keperluan kerajaan dalam mengisytiharkan darurat ini, Tan Sri. Ya, terima kasih banyak. Terlebih dahulu saya bagi pihak Jabatan Perdana Menteri termasuk diri saya sendiri dan juga Datuk Rabin, kepada Cik Ismail sendiri dan juga RTM kerana telah memberi peluang untuk kita sama-sama ke udara untuk kita mengupas persoalan yang telah dibangkitkan oleh Cik Ismail tadi. Jadi merujuk kepada apa yang telah disebut oleh Cik Ismail tadi, betul lah proklamasi darurat ini telah pun diisytiharkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, seperti mana yang telah disebut ataupun dalam siaran yang telah disebut oleh Datuk Pengelola Maharaja Diraja, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, di mana Kebawah Duli Yang Maha Mulia sendiri merasakan bahawa wujudnya atau berpuas hati wujudnya ancaman yang boleh memberikan implikasi yang besar terhadap pentadbiran negara, terutama dalam konteks keselamatan negara, kehidupan ekonomi dan juga ketenteraman awam. Ini kerana kalau kita lihat penularan wabak COVID-19 ini telah pun semakin membimbangkan, di mana persekutuan dan juga mana-mana bahagian terancam sekiranya tidak dibendung. Kerana hari ini kalau kita lihat setiap sabang hari seperti mana yang kita sedia maklum, kita lihat di kaca TV dan juga di media sosial, di media umpamanya pengumuman oleh Ketua Pengarah Kesihatan. Hari ini saja kes COVID, kalau saya boleh rekodkan apa yang saya dapat pada hari ini, melebihi 161,000 kes-kes positif dan juga kes-kes yang aktif telah pun mencapai ke angka 38,000. Berbanding saya ingat pada ketika itu hanya 100 kes saja pada bulan Mac tahun atau pada kali pertama kita mengenalkan MCO inilah. Jadi inilah antara perkara yang perlu kita berikan perhatian kerana kita dapati gelombang COVID-19 ini tak dapat lagi kita begitu besar kesannya kepada negara. Walaupun kita ada Akta 342 iaitu untuk kawalan penyakit berjangkit ini, tetapi apa yang kita dapati kadang-kadang kawalan ataupun akta ini tidak dapat lagi kita gunakan ataupun kerana kes-kes yang ada itu sampai ke tahap yang begitu besar dan membimbangkan. Kalau Cik Ismail masih ingat, kluster ataupun jangkitan hanya berlaku di dalam kluster sahaja, tapi hari ini telah merebak dalam komuniti. Jadi ancaman seperti ini boleh memudaratkan keselamatan negara, boleh memudaratkan kehidupan ekonomi dan juga ketenteraman awam. Sebagai contoh umpamanya, kemudahan hospital, fasiliti hospital yang ada tidak mencukupi lagi. Kalau ada pun kerana bilangan pesakit yang ada begitu besar sekali. Di mana kita kena ingat nature pesakit COVID ni, dia tak boleh SOP tidaklah dipatuhi, dia tak boleh duduk katil, pesakit tidak boleh rapat-rapat dan sebagainya. Jadi kalaulah perkara ini tak kita atasi dengan begitu
dengan baik, kita khawatir kalau kita tidak bersedia untuk menanggung beban pesakit COVID ataupun wabak COVID yang meningkat yang begitu besar sekali. Dan satu lagi yang kita lihat, jadi kita harap tempoh darurat akan memberi ruang pada kerajaan untuk menumpukan pemulihan ekonomi negara selain menjamin dan juga mengekalkan keselamatan dan juga keteraman awam. Sebenarnya kalau kita lihat pengisytiharan darurat ni bukan hanya di negara kita, tapi ini juga dilaksanakan di beberapa negara lain seperti di Perancis, di Itali, di Amerika Syarikat, di Jepun, Australia dan sebagainya. Jadi tindakan itu diambil berdasarkan kepada situasi penularan wabak COVID-19 di negara masing-masing dan juga mengikut peruntukan undang-undang tersendirilah. Jadi ini bukanlah satu tindakan yang asing yang diambil oleh negara kita dalam membendung penularan COVID-19 ini. Apa yang sebenarnya yang kita khawatir kalau berlaku silap faham ataupun salah tafsiran oleh pihak rakyat jelata mengatakan bila darurat yang dilaksanakan, ini darurat yang di mana tentera berada di jalan raya untuk kawalan keselamatan yang begitu ketat dan sebagainya. Dia kalau kita lihat sebagai contoh yang paling mudah, kerajaan telah mengumumkan pengisytiharan darurat di 2 parlimen, di Batu Sapi, di Greek dan juga di Dun Bugaya. Walaupun telah beberapa bulan kita laksanakan ataupun perintah darurat ini telah dilaksanakan, tapi kita tak nampak, orang mungkin tak sedar darurat itu telah dilaksanakan di tempat-tempat tersebut. Kerana sebenarnya seperti saya kata, perjalanan adalah seperti biasa. Tak ada apa perkara sangat yang boleh menimbulkan kekhawatiran di kalangan rakyat. Tetapi apa yang paling mustahak bagi saya, sebenarnya pengisytiharan darurat yang pertama, saya sebut tadilah, oleh kerana kemudahan hospital kerajaan yang ada, kita khawatir terbatas kerana bilangan pesakit COVID itu makin meningkat. Dan keupayaan hospital kerajaan untuk mengendalikan kes COVID ini mungkin juga terbeban dan juga tidak dapat kita penuhi sepenuhnya. Jadi di sinilah kita menggunakan ordinance dia ada. Ini contoh saya sebutkan, di mana mungkin hospital swasta kita boleh gunakan kemudahan-kemudahan hospital swasta yang ada untuk menampung kekurangan yang ada di hospital kerajaan. Begitu juga saya ambil contoh lain, umpamanya dalam kes COVID ini di mana pembelajaran terganggu kerana tahulah nature COVID ini di mana pelajar-pelajar tidak boleh duduk rapat-rapat dalam kelas peperiksaan, mereka tidak boleh duduk penjarakan sosial dan sebagainya. Mungkin ruang di sekolah tidak mencukupi dan kita boleh gunakan ordinan yang ada ini untuk kita memastikan pejabat-pejabat kerajaan atau swasta kita boleh gunakan untuk membantu kes-kes ataupun untuk menyelaraskan, memudahkan penggunaan tempat-tempat pembelajaran juga tempat-tempat pembelajaran saya sebutkan tadi lah. Jadi inilah sebenarnya yang kita maksudkan bila kita sebut macam mana darurat yang digunakan, macam mana darurat yang kita laksanakan untuk memastikan, untuk membendung COVID yang daripada berluasa di negara kita ini. Perkara berkaitan tentang pengambilan premis dan juga bangunan-bangunan itu juga telah pun disebutkan dalam Ordinan Kuasa-Kuasa Perlu 2021 seperti yang disebutkan oleh Tan Sri seketika tadi. Satu persoalan amat menarik untuk saya gambarkan dan juga suluhan yang lebih jelas tentang kepentingan prerogatif power oleh Sri Paduka Baginda Pertuan Agong dalam mengisytiharkan proklamasi darurat telah pun disebutkan dalam perkara 150 Fasal 8 yang menyebut bahawasanya proklamasi darurat tidak boleh dicabar di mana mahkamah maupun dipertikaikan. Jadi kalau kita ambil korelasi kes dan juga kronologi kes yang berlaku di Bugaya, Batu Sapi dan juga di Greek, malah dalam isu krisis di Sarawak dan juga di Kelantan juga telah menyaksikan ada perbezaan antara ciri-ciri proklamasi darurat yang dilaksanakan terdahulu dengan proklamasi darurat yang dilaksanakan sekarang. Mungkin yang berbagi Tan Sri boleh jelaskan bersama dengan kita. Ya, seperti yang Cik Sumaya sebutkan tadi, memang kita pernah beberapa kali mengisytiharkan darurat yang sebelum ini telah berlaku. Kalau saya boleh kategorikan pada beberapa kategori. Yang pertama dalam kategori keselamatan, di mana kita pernah mengisytiharkan darurat pada tahun 1948, iaitu ketika ancaman komunis di dalam negara kita di Melaya pada ketika itu. Kemudian 64 kita adakan lagi sekali pengisytiharan darurat itu untuk bila kita berkonfrontasi dengan pihak Indonesia, dan juga pengisytiharan darurat pada tahun 1969 itu peristiwa 13 Mei. Di samping itu seperti disebutkan tadi, ada dua pengisytiharan darurat yang pernah kita isytiharkan, iaitu pertamanya yang disebut tadi lah pengisytiharan darurat di negeri Sarawak pada tahun 1966. Ini kemelut politik lah, tertumpu pada satu tempat saja, dan juga pernah diisytiharkan di negeri Kelantan pada tahun 1977.
Saya ambil contoh proklamasi darurat pada tahun 1969 di mana ia dikuatkuasakan di seluruh persekutuan disebabkan oleh ancaman keselamatan ketika itu dan menyebabkan pengawalan ketat anggota keselamatan negara pada dalam kita menangani keterangan yang timbul disebabkan oleh peristiwa 13 Mei. Pada ketika itu ditubuhkan Majlis Gerakan Negara atau Mageran sebagai pentadbir untuk menasihati Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong bagi hak ehwal pentadbiran kerajaan. Kita kena ingat ketika itu pilihan raya baru saja berlangsung 1969 dan kerajaan yang ada adalah kerajaan caretaker government, maknanya kerajaan yang sebenarnya belum lagi dibentuk sepenuhnya. Sebab itulah pada ketika itu maka ditubuhkan jawatankuasa untuk mentadbir darurat iaitu Mageran ini. Tapi hari ini kita tengok apa yang kita wujudkan ataupun apa yang kita maksudkan darurat yang kita laksanakan pada kali inilah lebih bersifat kerana kita nak mengawal penularan ataupun merebaknya COVID-19 ini. Dan kabinet setia dia masih lagi berjalan seperti biasa, pentadbiran berjalan seperti biasa. Dia tak ada isu yang sebenarnya. Jadi sebab itulah bezanya darurat pada 1969 dengan apa yang kita laksanakan pada tahun ini. Jadi dalam perkara itulah kita kena ingat bahawa tujuan utama kerajaan mengisytiharkan darurat ataupun pengisytiharan darurat pada kali ini untuk membendung penularan COVID-19 daripada terus berluasa pada negara kita pada tahun ini. Jadi seperti kita berharap perkara ini hendaklah kita fahami sebenarnya tujuan utama pengisytiharan darurat ini adalah untuk kita membendung dan juga mengawal penularan COVID-19 di negara kita ini. Ya, satu penjelasan yang baik juga untuk kita sama-sama menakur tentang maksud di sebalik rasional bagi proklamasi darurat itu. Dalam Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 yang telah pun diwartakan di peringkat Kerajaan Persekutuan, telah pun disebutkan dalam Seksyen 2 Subseksyen 1 tentang bagaimana perubahan jawatan kuasa khas yang telah pun diumumkan oleh Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mungkin perkara ini boleh diperjelaskan oleh Yang Berbahagia Datuk tentang peranan jawatan kuasa khas bebas ini dalam menentukan tempoh dan juga pelaksanaan bagi struktural undang-undang darurat itu sendiri. Datuk. Terima kasih Saudara Ismail, Yang Berbahagia Tan Sri, para penonton sekalian. Apabila Yang di-Pertuan Agong telah memperkenan sebuah jawatan kuasa khas bebas ditubuhkan bagi menasihati baginda berkaitan dengan kewujudan darurat besar yang mengancam keselamatan, kehidupan ekonomi dan ketenteraman awam di dalam persekutuan berikutan penularan COVID-19 ini di dalam negara. Dalam arti lain, jawatan kuasa khas bebas ini bertujuan untuk bertanggungjawab untuk memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong mengenai penentuan tempoh masa pelaksanaan darurat. Walaupun tempoh proklamasi darurat ini diperuntukkan bermula daripada 11 Januari sehingga 1 Ogos 2021, penambatan lebih awal atau penerusan tempoh darurat boleh dipersembahkan kepada baginda berdasarkan nasihat daripada jawatan kuasa khas bebas ini berasaskan kepada situasi penularan COVID-19 di dalam negara. Baik. Keahlian jawatan kuasa bebas yang akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong ini daripada mereka-mereka daripada parti kerajaan, daripada pihak pembangkang serta profesional yang berkaitan dalam memberikan input dan pandangan kepada Seri Paduka Baginda. Langkah ini adalah bagi memastikan Yang di-Pertuan Agong memperoleh pandangan-pandangan yang menyeluruh daripada semua pihak dan bebas daripada pengaruh politik dan kepentingan golongan tertentu sahaja. Kita tekankan daripada awal bahawa tujuan darurat ini tidak lain tak bukan untuk COVID-19. Jadi dalam Seksyen 2 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu dijelaskan bahawa jawatan kuasa yang dilantik ini akan menasihati dari masa ke semasa ataupun bila diperlukan. Tempoh kita tak lama, mungkin dalam 7 bulan. Sekiranya ada keperluan untuk kita contohlah dan kita berdoa supaya COVID ni cepat tamat. Mungkin bulan 4 atau bulan 5 kita boleh duduk bersidang untuk menasihati yang di-Pertuan Agong. Itu yang dimaksudkan dengan jawatan kuasa bebas itu. Saudara Ismail. Ya, mukadimah yang baik juga. Yang Berbahagia Datuk, Yang Berbahagia Tan Sri, mungkin kita ambil ruang ini untuk berjeda seketika. Semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Sekarang ni semua benda kita dah buat secara digital, lebih-lebih lagi sektor perniagaan.
Namun pada waktu yang mencabar ni, masih banyak juga peniaga kecil sederhana kita yang terkesan kerana kewangan. Untuk membantu peniaga kecil sederhana ini, TM Infomedia melalui saluran Yellow Pages bekerjasama dengan Funding Societies. Platform ini menyediakan peluang untuk peniaga kecil sederhana labur dan akses pembiayaan perniagaan. Peniaga di platform Yellow Pages boleh memohon pembiayaan secara dalam talian dan tiada kolateral diperlukan. Bantuan bersyarat daripada RM3,000 sehingga RM1 juta dengan kadar faedah 1 ke 1.5% sebulan. Mereka juga dapat mempromosikan perniagaan dan meningkatkan pendapatan mereka melalui pemasaran seperti Wi-Fi advertising dan perkhidmatan loyalty seperti Chop Chop. Inisiatif ini adalah kolaborasi TM Infomedia melalui Yellow Pages dan Funding Societies sebagai sokongan kepada digital Malaysia. Ke arah kehidupan digital Malaysia didukung oleh TM. Masih nak keluar lagi? Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan 3C. Crowded place, kawasan sesak, elak. Confined space, kawasan sempit, elak. Close conversation, jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan 3C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP, ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi, jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena, semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Coronavirus dia ada dia punya spike ni. Spike ni merupakan corona dia. Jadi virus COVID-19 ini pada keadaan bila dia menjangkiti pada orang, jadi keseluruhan virus ini dia akan memasuki saluran pernafasan kita dan dia akan merosakkan pelbagai sel dalam badan kita, terutama organ-organ yang tertentu ya. Jadi kalau kita nak mengajar badan kita untuk mengenal virus ini, itu kita perlu menyediakan satu persediaan biologi yang kita panggil vaksin. Jadi vaksin tu kalau kita dalam keadaan yang biasa, virus itu akan menjangkiti kita, tapi kalau vaksin tu kita mengambil bahan ataupun ejen ataupun protein yang tertentu daripada virus ini yang tidak dapat menyebabkan penyakit tetapi dapat mengajar badan kita untuk mengenal virus itu. Ada orang menyatakan bahawa kerajaan menasihatkan Yang di-Pertuan Agong, maka Yang di-Pertuan Agong tidak ada pilihan sebaliknya menerima nasihat itu. Sebenarnya tidak. Yang di-Pertuan Agong ini fakta ya. Yang di-Pertuan Agong sebelum membuat keputusan mengisytiharkan darurat telah mendengar pandangan-pandangan pakar daripada peguam negara dalam bidang perundangan, Panglima Angkatan Tentera dari segi keselamatan, Ketua Polis Negara juga dari segi ketenteraman awam, Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan bukan itu saja, pengurusi SPR juga dipanggil untuk menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk Tuanku mendapat suatu pandangan yang jelas. Sebelum Tuanku mengambil langkah yang bijaksana ini untuk mengisytiharkan darurat. Masih lagi bersama kami dalam Bicara Naratif di saluran berita RTM dan juga di TV1. Saya bersama dengan Yang Berbagi Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Ketua Setiausaha Negara, dan juga Yang Berbagi Datuk Haji Muhammad Rabin Basir, Ketua Pengarah Keselamatan Negara Majlis Keselamatan Negara MKN. Persoalan mungkin boleh diajukan kepada Yang Berbagi Datuk berkenaan tentang Akta 342 iaitu Akta Pencegahan dan juga Kawalan Penyakit Berjangkit yang mana diselarikan dengan ordinan darurat dalam memerangi pandemik COVID-19. Suka untuk saya menyentuh tentang Seksyen 3 Subseksyen 1 yang menyebut tentang kuasa untuk mengambil milikan sementara tanah, bangunan atau harta alih, yang mana ini dirasakan efektif dan sesuai dalam kita mendepani pandemik COVID-19. Mungkin Yang Berbagi Datuk boleh ceritakan tentang perkongsian Seksyen 3 hingga 5 ordinan darurat kuasa-kuasa perlu, Datuk.
Terima kasih Saudara Ismail. Ya, seperti yang telah dijelaskan oleh Yang Berbahagia Tan Sri KSN tadi, pengesaran darurat perlu dilakukan dengan hasrat untuk melandaikan kelok jangkitan COVID-19 dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan berkesan. Satu peruntukan yang dinyatakan dalam ordinan darurat ini adalah memberi kuasa kepada yang Kebuah Duli Yang di-Tuan Agong untuk memberi kuasa kepada orang yang dibenarkan untuk mengambil milikkan sementara tanah, bangunan atau harta alih daripada mana-mana pihak dan menggunakannya untuk tujuan yang bersesuaian dengan memerangi COVID-19 ini. Ini jelas di bawah Seksyen 3 hingga 5 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu tahun 2021. Apa yang penting Saudara Ismail ini terpaksa dilaksanakan oleh kerana kerajaan tidak boleh berlengah dalam membuat perkiraan dengan pihak swasta untuk menggunakan premis perubatan swasta serta sumber-sumber mereka, utility dan juga aset. Selain itu, penguatkuasaan peraturan berkenaan kawalan penularan pandemik boleh disegerakan tanpa urusan birokrasi dan peraturan yang menyukarkan. Walaupun tidak dapat dinafikan bahawa Akta 342 ini telah pun memperuntukkan kuasa tertentu untuk mendapatkan kerjasama dari pihak swasta, namun kuasa yang diperuntukkan di bawah akta tersebut tidak mencukupi. Selain daripada itu, semua pihak perlu mematuhi arahan apabila diminta oleh Yang di-Pertuan Agong atau mana-mana pihak yang diberi kuasa oleh baginda untuk menggunakan sumber seperti sumber manusia, bangunan, aset yang saya sebutkan tadi itu dapat digunakan sebagai satu kemudahan utility dan juga aset, terutamanya sekarang ini sumber manusia yang dapat diberikan dari masa ke semasa kepada pihak Kementerian Kesihatan. Perkara ini tidak wujud dalam Akta 342 dan siapa yang boleh melaksanakan itu? That's why saya ingin menyatakan di sini kita perlukanlah perkara 150 ini untuk memastikan bahawa kerjasama daripada individu, daripada syarikat, daripada siapa juga yang mempunyai kepentingan berkaitan dengan perkara yang sebutkan tadi dapat diberikan pada pihak kerajaan. Kita isu pengambil alihan ni bukan kita nak ambil alih secara terus-menerus atau secara permanen. Yang ini kita hanya perpindahan sementara yang mana perpindahan ini juga melibatkan dari segi taksiran ataupun pampasan. Supaya apa jua yang digunakan oleh pihak kerajaan, kita bukanlah membuat undang-undang yang akan menganiaya rakyat keseluruhannya. Yang jelas, apabila kita memohon kepada individu, syarikat ataupun juga entiti yang dalam negara ini, mereka diberikan pampasan disebabkan menggunakan kemudahan-kemudahan yang mereka ada. Dia ada catch kat sini sebetulnya ni. Sekiranya individu syarikat tidak berpuas hati ataupun tidak ingin memenuhi keperluan daripada pihak kerajaan ini, mereka boleh didenda maksimum RM5 juta atau dipenjarakan 10 tahun atau kedua dunia sekali kerana enggan untuk bekerjasama atau memberikan bantuan kepada pihak kerajaan. Pastinya saya melihat dalam kedudukan sekarang ni di mana seluruh rakyat Malaysia ni sangat sensitif dengan penambahan jumlah orang yang kena COVID ni. Tadi Tan Sri pun sebut dah mencecah 160,000 lebih. Kemudian yang aktif lebih daripada 38,000. Jadi sekarang ni musuh tu berada di sekeliling kita. Jadi kalau kita pun dah tahu bahawa kedudukan kita di peringkat hospital kerajaan ni sendiri tidak mencukupi dan tidak ada orang membantu, negara kita ni akan jadi padang jarak, padang kuku Jadi insyaAllah dengan apa yang diilhamkan dan diberikan berdasarkan kepada peruntukan 150 ni, kerjasama daripada individu dan swasta itu akan dapat dilaksanakan. Dan insyaAllah juga saya sekali lagi akan menekankan di sini bahawa kita akan berjaya mengurangkan isu berkaitan dengan ketidakcukupan aset tenaga manusia untuk menguruskan kesihatan dan juga peralatan-peralatan.
Ya. Kita lihat ramai ya, banyak di sini. Saya dimaklumkan hampir 300 hospital swasta di Malaysia ni yang mana mereka mulai cenderunglah untuk membantu kita dalam menguruskan hal-hal berkaitan dengan aset dan juga keperluan berkaitan dengan Seksyen 3 hingga 5. Ya. Tamsilan berkaitan tentang perkara ataupun Seksyen 3 hingga 5 dalam Ordinan Darurat ini mungkin boleh saya panjangkan kepada kerangka yang disebutkan dalam perkara 150 Fasal 6 yang menyebut Yang di-Pertuan Agong boleh meluluskan apa jua undang-undang untuk tujuan darurat walaupun tidak konsisten dengan Perlembagaan Persekutuan. Maka sudah disebut dalam satu kerangka Perlembagaan Persekutuan. Cuma persoalan yang lebih penting buat yang berbahagi Tan Sri, kalau disebutkan jawatan kuasa khas bebas sudah diperuntukkan dalam Seksyen 2 Subseksyen 1 Ordinan Darurat. Namun ada juga penubuhan jawatan kuasa teknikal pengurusan darurat yang akan diketuai oleh Yang Berbahagi Tan Sri dan juga Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Jadi mungkin persoalan tentang apakah antara kerangka peranan fungsi yang dimainkan di bawah jawatan kuasa teknikal pengurusan darurat Tan Sri. Ya, sebenarnya kalau kita lihat lagi ni, sidang khas MKN ni telah diwujudkan dua. Satu untuk menguruskan isu-isu yang berkaitan dengan pandemik COVID-19 dan satu lagi ialah untuk pengurusan darurat. Dan sidang khas ini pengusikan sendiri oleh yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahlinya merupakan daripada beberapa menteri dan juga pegawai kerajaan dan kerajaan. Jadi di bawah sidang khas MKN ini dipersetujui diwujudkan satu jawatan kuasa teknikal yang bertujuan untuk membantu untuk memberikan meneliti, menganalisa serta memberikan input-input berkaitan perundangan dan juga penguasaan proklamasi darurat pandemik COVID-19 inilah. Jadi jawatan kuasa ini akan meneliti, membuat akan memberikan cadangan ataupun cadangan khusus berkaitan perundangan dan juga penguasaan undang-undang. Sebenarnya jawatan kuasa ini akan, seperti yang disebut oleh Cik Ismail tadi, akan pengusikan saya bersama oleh Yang Berhormat Menteri mengenai hal undang-undang dan juga saya sendiri selaku Ketua Setiausaha Negara, di mana ahli-ahli daripada jawatan kuasa ini terdiri daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Peguam Negara, Parlimen Angkatan Tentera, Ketua Polis Negara, Ketua Pengarah Keselamatan dan juga kluster-kluster yang diwujudkan. Antara TOR yang ataupun skop bidang tugas jawatan kuasa teknikal ini ialah untuk bertanggungjawab untuk memantau isu-isu berkaitan dengan pelaksanaan juga pengurusan darurat, itu yang pertamanya. Yang kedua, untuk meneliti dan mengkaji juga isu-isu berbangkit berkaitan darurat serta mengesyorkan cadangan penyelesaian, menyelaras perhubungan pengurusan darurat terutama sekali di peringkat persekutuan dan juga negeri serta mengetuai pemantauan dan juga naziran penguasaan undang-undang berkaitan darurat di semua peringkat. Jadi pada dasarnya kita perlukan jawatan kuasa teknikal ini untuk membantu memberikan input kepada sidang khas MKN sebelum sesuatu ordinan dipersetujui atau diangkat untuk pertimbangan dan juga perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri pada Baginda Yang Tuan Agong. Jadi apa yang saya nak kupas sikitlah mengenai kluster-kluster yang diwujudkan. Kita wujudkan 6 kluster untuk memberikan nasihat ataupun input-input berkaitan dengan perundangan ini. Yang pertama, kluster keselamatan, ianya diketuai oleh Kementerian Dalam Negeri dan ahli-ahlinya terdiri daripada beberapa kementerian lah. Antara fungsi utama kluster keselamatannya untuk menilai dan juga mengesyorkan strategi keselamatan negara dalam tempoh darurat untuk mengekal, melindungi dan mempertahankan nilai trust negara, termasuk menilai apa jua akta-akta yang perlu dikuatkuasakan sementara dalam tempoh darurat ini. Sebagai contoh macam disebutkan dari kesihatan boleh mengambil alih aset, sama juga di bawah kluster keselamatan. Umpamanya hari ini kita tengok kesesakan di penjara menyebabkan salah satu faktor yang menyebabkan kes-kes meningkatnya kes-kes COVID ini. Kerana kita faham nature di penjara ini, bilangan pesalahnya mereka berada dalam satu tempat yang terkurung dalam kapasiti yang ramai. Tapi dengan tujuan untuk mengekang atau mengurangkan kejangkitan berjangkitnya COVID-19 ini, mungkin satu akta boleh kita bentuk. Umpamanya kita boleh memastikan ataupun membuat atau meminjam mana-mana bangunan untuk jadikan depo sementara untuk bertujuan untuk mengalih pesalah-pesalah ini ke dalam depo sementara ini. Ini untuk mengurangkan bilangan bilangan pesalah ini untuk memastikan mereka mengamalkan SOP yang kita putuskan. Begitu juga kita tengok dalam kes-kes di mana pesalah-pesalah penjara ini mungkin tempoh mereka berada dalam penjara dah hampir berakhir. Mungkin 2 bulan lagi, sebulan lagi. Dan kita boleh meminda akta atau memperkenankan, kalau diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri pada Baginda Yang di-Pertuan Agong ini, untuk kita memendekkan tempoh
mereka. Dan tinggal sebulan 2 kita mungkin boleh dibebaskan lebih awal. Ini contoh yang saya berikan. Perkara ini pun kita akan bincang secara teliti di mana setiap kluster ini akan mengangkat cadangan-cadangan ini kepada sidang khas MKN untuk dibawa, dan sekiranya sidang khas bersetuju untuk kita angkat berkenaan ke bawah Duli Yang Maha Seri pada ke baginda Yang di-Pertuan Agong. Itu kluster pertama. Kluster kedua yang kita akan ujulah kluster ekonomi. Ini akan diketuai oleh MITI, di mana kluster ini akan membincangkan banyak perkara juga. Umpamanya kluster menilai dan juga mengesyorkan polisi dan juga strategi ekonomi negara dalam tempoh darurat ini. Sebagai contoh, kita tengok dalam kluster ini umpamanya berlaku sabotaj, kenaikan harga barang tanpa dikawal dan sebagainya. Kita boleh gunakan ordinan. Kerana selama ini akta kawalan harga ini kita laksanakan hanyalah dalam musim perayaan. Jadi dalam keadaan darurat ni kita boleh mengenakan atau memperkenalkan ordinan untuk tujuan untuk mengawal. Kerana kalau kita tak kawal kenaikan harga dan sebagainya tempoh darurat, dahlah kita dalam keadaan tersepit dengan pandemik dan juga isu ekonomi, dan setengah kita khawatir kalau ada yang ambil kesempatan untuk menaikkan harga barangan secepat yang mungkinlah. Dan itu adalah kluster kedua. Ada beberapa lagi kluster yang akan digerakkan secara sinergi. Mungkin yang berbagi Tan Sri juga boleh kongsikan tentang kluster-kluster. Kluster ketiga ialah kluster pendidikan. Saya sebut tadi, ianya akan diterajui oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi kluster ini akan menilai dan juga mengesyorkan apakah polisi serta strategi dalam pendidikan untuk dalam tempoh darurat yang sesuai untuk kita libatkan. Umpamanya saya sebut tadilah contoh-contoh saya berikan dalam musim COVID ini ditambah dengan banjir yang melanda ini, mungkin bangunan sekolah tidak dapat digunakan oleh kerana kalau kita COVID ini SOP yang perlu kita amalkan, pelajar-pelajar tidak boleh duduk rapat dan sebagainya, maka kita perlukan ruang tambahan untuk membina bangunan baru, membina ruang pendidikan yang baru, tentulah memakan masa. Jadi kita boleh gunakan ordinan untuk kita memastikan bangunan-bangunan premis kerajaan dan swasta yang tidak digunakan kita boleh gunakan untuk tujuan pembelajaran dan sebagainya. Ini contoh di kluster pendidikan. Kluster seterusnya yang kita akan perkenalkan ialah kluster komunikasi. Ini lebih kepada untuk menjelaskan sebarang maklumat yang sahih mengenai darurat kepada rakyat dan juga menganalisis apakah pandangan rakyat terhadap pelaksanaan darurat ini. Mungkin juga ada cadangan, kita ada bincang, tak tahulah kita boleh laksanakan dalam keadaan sekarang, akta sultan umpamanya, akta penyebaran maklumat palsu yang boleh kita bendung dengan menggunakan akta atau ordinan yang sesuai. Tetapi benda perkara ini adalah cadangan saja, dan sekiranya dirasa sesuai, kita akan bawa kepada sidang khas MKN, dan sebelum kita angkat untuk berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri pada ke baginda Yang di-Pertuan Agong. Sementara kluster yang seterusnya ialah kluster perhubungan antara persekutuan dan negeri. Ini kluster yang mustahak kerana kita khawatir kalau tidak ada penjelarasan antara persekutuan dan negeri, kalau negeri ini tidak faham atau tidak selaras dengan apa yang telah kita putuskan di peringkat persekutuan, perlu adanya penjelasan di peringkat kluster ini, dan ini akan diketuai sendiri oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, di mana semua setiausaha kerajaan negeri akan bersama dalam bawah kluster ini, dan perbincangan akan diadakan di antara setiausaha kerajaan negeri dan juga Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam untuk mereka mencadangkan apakah bentuk ordinan yang sesuai untuk dilaksanakan semasa perintah darurat ini untuk dilaksanakan di negeri, dan sekiranya ada perkara tersebut atau ordinan dicadangkan sesuai, dia akan bawa kepada sidang khas MKN untuk kita bentangkan, dan bila sekali dipertimbangkan, kita akan angkat untuk berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri pada ke baginda Yang di-Pertuan Agong. Secara kesimpulan saya boleh sebut sebenarnya dalam keadaan darurat ini yang paling pasti pentadbiran awam tidak terjejas. Ianya berjalan seperti biasa. Sama juga di peringkat negeri, sama juga di peringkat persekutuan. Kerana kalau kita lihat hari ini, walaupun dah beberapa hari kita isiakan darurat, tidak ada pun yang kita dapat dan maklum balas atau maklumat daripada berbagai peringkat, terdapatnya pejabat yang tidak dibuka, terganggu dan sebagainya. Jadi saya ingin jelaskan, kita hendaklah memberikan gambaran yang betul bahawa sebenarnya darurat ini tidaklah bertujuan atas sebab-sebab lain, tetapi sebenarnya untuk tujuan untuk mengawal pandemik COVID-19 ini. InsyaAllah 6 sinergi kluster ini akan digerakkan secara bersama supaya dapat memastikan kita mendepani bahanan pandemik COVID-19. Yang berbagi Tan Sri, yang berbagi Datuk, kita akan berjeda seketika, semuanya kembali nanti. Dalam Gadis dan Gua. Dalam episod
kali ini Tasha nak bawa penonton di luar sana pergi ke Kompleks Go Ikan Dabong Kelantan. Tunggu apa lagi? Jom. Setiap minggu, Agrotech akan memaparkan pelbagai pencapaian hebat usahawan agro berserta inovasi dan teknologi yang dapat memberi inspirasi kepada semua. Minggu ini, Agrotech dan Olive House akan membawakan inovasi makanan menggunakan produk keluaran Olive House di samping memaparkan kejayaan dua orang usahawan hebat di selatan tanah air dan bumi Kenyala. Apa barang yang ada sini belah sini je? Sikit je. Best premise. Ejen senior tweet. Ambil satu senduk kecil saja. Kita nak ke lokasi Tawau Hills Park ataupun Taman Bukit Tawau. Masih lagi nak menjelajah ke Kepulauan Borneo. Kita juga ada jambatan gantung, kanopi yang tinggi dan panjang, dan kita juga ada kolam air panas. Jadi kalau anda nak lihat sendiri, nak ambil gambar sendiri, nak mencipta sejarah anda sendiri di pusat pelancongan Eco ini, datanglah ke sini. Cepat-cepat nak pergi mana tu bang? Aku kat sinilah. Aku tahulah kau comel, tapi kesihatan tu kena jaga. Kau tahu sekarang ni kan, kes dah banyak. Habis tu kenapa kau tinggalkan aku kat sini? Pandai pun. So kembali dalam bicara naratif di saluran berita RTM dan di TV1, undang-undang yang dijalankan ataupun dicadangkan di bawah Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 di bawah Proklamasi Darurat merupakan kuasa prerogatif bagi Kebadulian Mahmulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong untuk memperkenankan sebarang bentuk peruntukan ataupun pelaksanaan undang-undang baru, dan ini merupakan kuasa prerogatif yang telah pun diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan terhadap Kebadulian Mahmulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Malam ini kita bercakap tentang Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu bagi tahun 2021. Persoalan kepada yang berbahagia, Datuk, mungkin ini satu persoalan yang penting kerana dalam Seksyen 11 Subseksyen 1 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 diceritakan tentang bidang kuasa eksekutif dan juga perundangan yang boleh diteruskan. Maka adakah dengan pelaksanaan ataupun kita kata meletakkan jawatan kuasa ini di peringkat yang tertinggi, adakah ia akan mengatasi bidang kuasa yang telah pun ditetapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Jemaah Menteri yang berbahagia, Datuk? Terima kasih Saudara Ismail. Saya ingin menjelaskan di sini bahawa jawatan kuasa teknikal pengurusan darurat hanyalah mekanisme kerajaan dalam pengurusan darurat dan tidak mempunyai sebarang kuasa eksekutif. Kerajaan yang wujud sebaik sebelum proklamasi darurat yang dikeluarkan pada 11 Januari yang lalu hendaklah terus berfungsi seperti sedia ada. Jemaah Menteri, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ataupun Kabinet Negeri hendaklah menjalankan tugas berdasarkan kuasa eksekutif yang telah diberikan di bawah undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Ini bermaksud Perdana Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri bagi negeri-negeri masing-masing mereka mempunyai kuasa untuk terus menjalankan kuasa eksekutif tersebut sebagaimana saudara sebutkan tadi, Seksyen 11 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021.
Jadi saya berharap sangatlah bahawa apa yang ditekankan oleh Tan Sri KSN tadi dan saudara juga berkaitan dengan isu ini, tiada perubahan. Sebab tu kita lihat dalam mesyuarat yang dijalankan baik di peringkat mesyuarat khas MKN COVID dan juga mesyuarat khas MKN berkaitan dengan darurat ni, mereka YB ni ketua menteri dan menteri besar dijemput samalah. Kalau sekarang ni mereka yang terlibat dalam negeri-negeri yang terlibat dengan PKP terutamanya dijemput untuk sama-sama berbincang mengenai perkara ni. Tiada perubahan dari isu kuasa eksekutif tersebut. Makanya pelaksanaan kuasa eksekutif dan juga perundangan itu masih kekal seperti yang diperuntukkan dalam 3 pengasingan bidang kuasa eksekutif, judisiari dan legislatif. Satu persoalan yang penting yang berbagi Datuk. Kita bercerita tentang persoalan masyarakat khususnya. Adakah bagaimana pelaksanaan sidang Parlimen dan Dewan Undangan Negeri akan dapat dilaksanakan? Perkara ini mungkin saya boleh korelasikan dengan perkara 55 Perlembagaan Persekutuan yang mana Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Kedutaan Agong mempunyai kuasa untuk memanggil atau untuk memprorok sebarang persidangan Parlimen yang akan dilaksanakan tanpa kebenaran Kebawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku, maka sidang Parlimen tidak boleh dilaksanakan. Jadi adakah Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 memberikan peruntukan dalam sidang Parlimen dan Dewan Undangan Negeri? Datuk. Sekali lagi terima kasih Saudara Ismail Jelas berdasarkan kepada Seksyen 14 dan 15 berhubung dengan Ordinan Darurat Kuasa Perlu 2021 bahawa isu-isu berkaitan dengan sidang Parlimen dan sidang Dewan Undangan Negeri dengan jelas tidak dibenarkan untuk mengadakan sidang masing-masing dalam tempoh darurat ni, iaitu daripada 11 hingga 1 Ogos kelak lah. Namun begitu, sekiranya Yang di-Pertuan Agong sebetulnya mempunyai kuasa untuk memanggil, memprorok dan juga membubarkan Parlimen ikut tarikh yang diberikan sesuai oleh baginda dengan mengambil kira objektif provokasi ini dibuat. Jadi untuk makluman Saudara Ismail dan juga saudara-saudara penonton sekalian yang di luar sana tu, ordinan ni tak rahsia boleh disemak, boleh dikaji dan dia boleh buat ulasan bahawa apa yang kita maklumkan ni berkaitan dengan tidak dibenarkan, tidak lain tidak bukan niat kita, iaitu untuk memastikan bahawa di Parlimen di DUN pula bukanlah jadi kluster baru untuk COVID-19 ni. Cukuplah apa yang berlaku kesan daripada pilihan raya di Sabah dan keadaan yang mendesak gini akibat daripada kita membuka sedikit untuk tujuan memberi sedikit kebebasan kepada kita untuk melawat Langkawi, melawat Cameron Highland. Jumlah itu terlalu tinggi. Jadi kita mengambil kira bahawa keputusan Kebawah Duli Yang Tuan Agong itu sangat jelas. Bagi dia sangat prihatin kalaulah di pihak kerajaan, kepimpinan negara ramai yang tewas ataupun terkena COVID ni, berat untuk kita menjaga negara kita. Itu jelaslah apa yang dimaksudkan oleh saudara itu memang tidak dibenarkan untuk diadakan persidangan baik di peringkat Dewan Rakyat, Dewan Negara dan Dewan Negeri dengan maksud yang dijelaskan tadi itu di bawah Seksyen 14 dan 15 Ordinan Darurat tidak dibenarkan. Itu juga suka untuk saya korelasikan apabila persidangan Dewan Undangan Negeri tidak boleh diteruskan apabila perkara 150 Fasal 4 menyebut kuasa persekutuan mengatasi kerajaan negeri yang mana jadual 9 boleh diketepikan untuk memberi kuasa kepada kerajaan persekutuan dalam meminda perlembagaan negeri. Maka jelas diperuntukkan dalam perlembagaan persekutuan, kerajaan negeri perlu untuk mematuhi apa yang telah pun diperuntukkan. Persoalan juga kepada Yang Berbahagia Tan Sri, ini amat penting kerana apabila institusi legislatif telah pun dijedakan seketika, persidangan Parlimen dan juga persidangan Dewan Undangan Negeri tidak dapat dilaksanakan dalam tempoh ini. Ada juga yang menimbulkan persoalan tentang perkhidmatan awam. Apakah sama ada akan diteruskan ataupun dalam tempoh darurat ini bagaimana perkhidmatan awam akan beroperasi dan terus memberikan khidmat kepada negara dan rakyat. Datuk. InsyaAllah saya rasa isu ini tidak berbangkit. Sebenarnya kerana pentadbiran perkhidmatan awam ni dalam tempoh darurat tidak akan terjejas dan memang saya sebut tadi berfungsi seperti sedia ada. Malahan dalam keadaan darurat ni kita perlu bekerja lebih cepat, lebih
lebih pantas. Bila kita sebut darurat ni, bahasa in English, emergency mean urgency. Maknanya dalam tempoh darurat kita tak boleh bekerja seperti biasa. Kita tak boleh lagi memberikan perkhidmatan seperti mana sebelum ini. Sebab itu saya ingin tekankan kepada semua penjawat awam yang paling mustahak kita hendaklah memastikan kita faham konsep neutraliti dan kita faham profesionalisme kita dalam kita melaksanakan tugasan kita. Kita hendaklah menghormati prinsip pembahagian kuasa. Ini penting agar kedaulatan negara dapat dipertahankan dalam menjunjung perlembagaan persekutuan. Jadi dalam memenuhi keperluan rakyat semasa tempoh darurat ini, saya akan terus memberikan penekanan kepada semua penjawat awam untuk kita terus memberikan khidmat yang terbaik kepada masyarakat. Kerana kita sedar kita telah mengalami hampir setahun pandemik COVID-19 ini. Lesson learn lah apa yang boleh kita belajar, apa yang telah kita lalui selama sepanjang tempoh setahun, dan insya-Allah pengalaman yang kita ada ini akan kita jadikan sebaik mungkin, jadikan panduan juga pedoman sebaik mungkin untuk memastikan agar banyak perkara yang kita rancang selama ini, kita banyak membuat perancangan dan sebagainya, tetapi kerana COVID-19 banyak yang tergendala, jadi kita hendaklah mengamalkan ataupun kita belajar daripada apa yang telah kita lalui ini. Kita memperkenalkan perkara-perkara baru, umpamanya konsep bekerja dari rumah, mesyuarat pun secara virtual, tak boleh lagi, tak sesuai lagi ataupun tidak boleh kita bergantung kepada physical meeting, kita perlu berjumpa secara fizikal dalam mengendalikan mesyuarat. Tapi hari ini dengan penggunaan teknologi yang baru ini, insya-Allah teknologi ini kita boleh memastikan apa yang sepatutnya kita laksanakan aktiviti harian kita dalam kita memastikan pelaksanaan tugas tidak terganggu dan tidak tergendala lah. Kerana kita sedar, saya sering kali menekankan kepada semua ketua-ketua perkhidmatan KSU dan juga ketua perkhidmatan yang paling mustahak kita ada KPI kita sendiri dalam memastikan agar pelaksanaan ataupun tanggungjawab yang kita diberikan untuk kita sampaikan kepada rakyat dan juga masyarakat tidak terganggu dan kita laksanakan sebaik mungkin. Kerana hari ini kita sedar sebagai perkhidmatan awam ini kita adalah penggerak utama ekonomi. Kerana kalaulah alasan kita katakan banyak perkara tak dapat kita laksanakan, banyak perkara terganggu kerana alasan COVID dan juga alasan darurat, tak boleh kita terima lagi. Kita dah belajar, kita hidup dalam keadaan ini dah lama kita lalui, dah hampir setahun, dan kita dah patutnya belajar dengan pengalaman yang kita lalui ini untuk kita pastikan agar perkhidmatan yang kita janjikan, kita mana ikrar perkhidmatan awam tu tidak terganggu dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat dan negara. Dan saya juga menyerulah kepada semua anggota perkhidmatan awam, baik kita ni pasukan atau petugas frontliner serta petugas seperti petugas kesihatan, anggota beruniform maupun petugas di belakang tabir, yang bekerja keras memastikan perkhidmatan kerajaan ini tidak terjejas untuk bersama-sama kita menggembling tenaga demi mengharungi detik yang getir ini demi rakyat dan juga negara yang kita cintai. Jadi saya yakin dan percaya kita mampu dan kita harus mengharunginya, dan kita harus melaksanakan tanggungjawab yang kita diamanahkan sebaik mungkin. Kalau yang paling mustahak, kita mesti menang dalam peperangan kita membendung COVID-19 ini. InsyaAllah Tan Sri, sudah sepastinya perkhidmatan awam merupakan denyut nadi perkhidmatan negara juga. Kita akan berjeda seketika, semuanya kembali nanti sebelum kita berakhir dalam Bicara Naratif. Even then, I thought that was a big goal. So to finish 21 and have a peak at 17 was beyond my dreams. So it was amazing. The dream run in Rio continues. This guy is the real deal. Don't stop, don't stop. I can't get enough. I love it, love it, love it. Let's keep it going on. I can't get enough. I love it, love it, love it. Mas berada di Pekan Miri dan Mas dapat lihat kegiatan seharian penduduk di sini. Ini zaman dulu adalah untuk menahan ataupun keselamatan daripada terkena parang musuh. Simfoni Alam, Khazanah Alam.
dan fauna. Kehidupan liar. Kajian saintifik. Biodiversity. Semuanya dalam Simfoni Alam setiap Selasa 10 malam hanya di TV1. Saya nak menzahirkan rasa terima kasih kepada anda semua sebagai rakyat Malaysia. Anda adalah manusia yang hebat. Kita ibarat sebuah keluarga yang besar. Kita saling bantu-membantu ketika zaman susah. Inilah nilai sebenar persaudaraan rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa. Bicara naratif di saluran berita RTM dan TV1, di blok yang terakhir ini saya masih lagi bersama yang berbagi Tan Sri Muhammad Suki Ali dan yang berbagi Datuk Haji Muhammad Rabin Basir. Persoalan kepada Datuk tentang bagaimana Seksyen 16 Ordinans Darurat Kuasa-Kuasa Perlu dan Seksyen 17 menyebut tentang kuasa untuk membuat peraturan-peraturan dan juga kuasa di bawah ordinan adalah tambahan kepada kuasa di bawah undang-undang bertulis lain. Minggu lalu, Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan dan menyebut tentang Angkatan Tentera Malaysia diberikan kuasa seperti mana pihak Polis Diraja Malaysia dalam menahan dan juga menangkap pesalah-pesalah yang melanggar kesalahan Akta 342 ini. Jadi bagaimana dalam hal ini Ordinans Darurat ini memperuntukkan kuasa yang diberikan kepada Angkatan Tentera Malaysia dalam kita memberikan tambahan kepada Akta Kanun Jenayah dan juga beberapa undang-undang yang diperuntukkan, Datuk? Terima kasih Saudara Ismail. Sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri, kuasa yang diberikan kepada pihak Angkatan Tentera ini bukan sewenang-wenangnya. Ya. Di bawah jawatan kuasa Perusahaan Gerakan Kebangsaan yang diperkongsikan bersama oleh Tan Sri IGP dan juga Tan Sri PAT, mereka akan duduk bersama untuk membincangkan apakah langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan bahawa pemberian kuasa sebagaimana dimaklumkan oleh Tan Sri KSN tadi itu digunakan secara setepatnya. Dan janji daripada pihak Tan Sri PAT sendiri bahawa pihak ATM tidak akan bergerak bersendirian untuk menjalankan tugas-tugas di bawah COVID-19 ni. Ya. Tetapi bila berlakunya keadaan-keadaan yang mendesak, terutamanya apa yang berlaku di sepadan, di mana kawasan-kawasan kita itu pembahagiannya adalah mengikut kawasan-kawasan tanggungjawab di bawah ATM, di bawah pihak PDRM. Kita sering dimomok-momokkan dan kemungkinan sebahagian itu benar adanya lorong-lorong tikus. Ya. Jadi sekiranya pihak ATM ni menjaga kawasan ditanggungjawabkan itu tidak memperolehi kuasa-kuasa pihak PDRM untuk menangkap, menyawal siasat dan akhirnya bersama-sama dengan pihak polis untuk mendakwa mereka di mahkamah, maka apa yang disebutkan di bawah perkara darurat ini tidak dapat dilaksanakan di peringkat lapangan. Ya. Ini sangat mengecewakan. Jadi kalau kita meneliti dan melihat balik apa yang sering diwar-warkan oleh Tan Sri DG Kesihatan, tutup pintu sepadan. Jadi kalau kebolosan ni masih menjadi isu dan pihak yang dipertanggungjawabkan itu tidak mempunyai kuasa, saya lihat bahawa usaha kita selama ini sia-sia lah. Alhamdulillah kita tiap-tiap hari Menhan memaklumkan berapa jumlah tangkapan barangan tanpa tuan dan sebagainya. Inilah undang-undang tu Jadi proses dia tu bagaimana, saya ingin ulangi balik bahawa ini peringkat perundingan di peringkat IGP dan juga Panglima Angkatan Tentera bagaimana melaksanakan tugas tersebut di lapangan.
Yang pasti dan janji daripada pucuk pimpinan negara dan pihak ATM PDRM sendiri, pihak PDRM dalam pelaksanaan perundangan itu tidak berjalan bersendirian. Yang akan mengemblingkan tenaga bersama pihak PDRM dan lain-lain agensi security apparatus yang dibenarkan untuk mereka bergerak daripada masa ke semasa mengikut prosedur-prosedur dia yang ditetapkan oleh kedua-dua pucuk pimpinan ini. InsyaAllah kesemua agensi itu termasuk Kementerian Kesihatan Malaysia digembling secara bersama dalam memastikan kita mendepani bahana pandemik COVID-19. Persoalan juga dalam akhiri bicara nanti pada malam ini kepada yang berbagi Tan Sri, dalam kita mendepani pandemik COVID-19 ini diibaratkan sebagai menarik rambut di dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak berselerak. Jadi ini satu perkara yang perlu diperhalusi dan dilaksanakan secara efektif oleh pihak kerajaan. Perkara 150 Pelbagai Persekutuan, proklamasi darurat, ordinan darurat, malah jawatan kuasa khas bebas dan jawatan kuasa teknikal mungkin merupakan satu perkara baru yang diumumkan kepada masyarakat. Bagaimana yang berbagi Tan Sri dalam hal ini mengharapkan agar masyarakat terus menakul dengan teliti dan juga memberikan dukungan serta sokongan yang padu terhadap inisiatif dan juga usaha pihak kerajaan, Tan Sri. Yalah, sebagai rumusan saya boleh sebutkan tadi, dalam situasi semasa, jentera pentadbiran negara tidak akan terkesan dengan peristiwaan darurat kerana segala operasi dalam sama ada di sektor awam atau swasta tidak terjejas yang merangkumi aktiviti ekonomi, industri serta rantaian kerana ia berjalan seperti biasa, tetapi hendaklah mematuhi SOP yang telah ditetapkan dalam perintah kawalan pergerakan yang masih buka kuasa. Malahan kalau untuk makluman semua, sidang khas MKN, sidang khas COVID, kami memesyuarat setiap hari sebenarnya. Termasuk yang kuasa teknikal. Kadang-kadang pagi kita meeting teknikal, petang kita meeting sidang khas. Ini membuktikan bahawa kerajaan betul-betul memberi perhatian khusus untuk memastikan agar pandemik dapat kita kawal demi kesejahteraan rakyat. Kita faham dalam keadaan sekarang ini antara life and livelihood, antara kehidupan dan kehidupan kita, mana satu prioriti kita. Kita kena balance up. Sebab itulah saya menyeru pada semua pihak agar memahami dan menyokong. Antara cabaran utama yang kita hadapi, pertama kita nak memberikan penerangan, menjelaskan apa yang sebenarnya kita maksudkan bila nak laksanakan darurat ini. Dan kedua untuk orang mematuhi. Itu pun kita khawatir juga. Sebab itulah berbagai akta boleh kita perkenalkan dalam peristiaran darurat ini. Maksudnya akta untuk kawalan COVID ini. Umpamanya, saya bagi contoh lagi. Sebagai contoh lagi, minta maaf. Tok Rabin, terpulang pada Tok Rabin untuk fikirkan. InsyaAllah. Contohnya kompaun untuk kesalahan melanggar SOP ini sekarang baru RM1,000. Untuk kita meningkat atau kadang-kadang bagi setengah pihak RM1,000 itu kecil umpamanya. Bagi orang meniaga kan, bukan meniaga lah, maksudnya bagi orang yang mempunyai pendapatan besar RM1,000 itu kecil. Bagi mereka tak ada masalah untuk langgar peraturan. Mungkin kita boleh perkenalkan ordinan lebih besar lagi ataupun kita perkenal ordinan untuk meningkatkan lagi kadar kompaun untuk memberikan. Kadang-kadang orang kita ni bila sebut cara elok pun dia tak nak patuh juga. Kita bercakap cara lembut, kita sebut bagi kita hendaklah memperkenalkan satu akta yang lebih ketat umpamanya. Ini contoh yang kita kena fikirkanlah. Dan akhirnya saya rasa marilah kita sama-sama memanjatkan doa lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar semua kita ni diberikan kekuatan, diberikan hidayah dan juga kesepaduan dalam kita bersama-sama untuk menangani COVID-19 ini. Yang paling mustahak kita berdoa agar kita dipermudahkan segala urusan. Padanya jualah kita berserah insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Yang pasti apa kita lakukan adalah dalam kita menjunjung prinsip demokrasi berparlimen dan juga raja perlembagaan. Nafas sembah menjunjung kasih kepada Pak Wahdi Manila Seri Paduka Baginda Tuan Agong atas perkenan bagi proklamasi darurat dan juga ordinan darurat. Terima kasih juga sekali lagi saya ucapkan kepada yang berbahagia Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Ketua Setiausaha Negara, dan juga yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Rabin Basir, Ketua Pengarah Keselamatan Negara Majlis Keselamatan Negara MKN kerana bersama kami dalam bicara naratif pada malam ini. Dan juga diharapkan agar anda mengambil iktibar daripada apa yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Tan Sri Muhyiddin Yassin pada petang tadi dalam pakej khas prihatin perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai yang dalam usaha untuk memastikan agar rakyat Malaysia terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19 dapat ditangani dan juga dibantu secara bersama. Terima kasih bersama kami dan teruskan kesiaran anda di saluran berita RTM dan TV1. Dengan itu, Assalamualaikum. Selamat malam.